Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, para profesional kesehatan, dokter, psikolog, konselor, dan seluruh peserta seminar yang luar biasa. Salam sejahtera, salam sehat, sukses, dan bahagia untuk kita semua. Agar suasana lebih santai, saya akan berikan dua pantun pembuka. Yang pertama, dari Depok ke Yogyakarta naik kereta. Jangan lupa bawa oleh-oleh bakpia. Jaga ginjal, jangan sampai merana. Bikti hadir bawa ilmu yang mulia. Pantun yang kedua, pergi memancing dapat ikan betok. Pulang ke rumah perut sudah lapar. Ginjal meradang bikin gampang batuk. Integrative care, yuk kita belajar. Bapak Ibu yang berbahagia, Fikti berdasarkan undangannya dan Bapak Ibu terima kasih sudah hadir. Ini adalah acara seminar yang ke-240 dengan topik tadi yang sudah disebutkan oleh moderator yang sangat menarik yaitu integrative care for acute and chronic glomerular nephritis ya. Tadi juga sudah disapa kepada speaker yang pertama dan kedua. Saya pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Edi Kristianto dan juga kepada Bapak Dr. Yang Tincen ya. Dan juga tentu tadi kepada moderator kita Pak Muhammad Nur Samsu dan nanti juga ada interpreter kita Ibu Ching Fen ya. Dan nanti closing itu akan disampaikan oleh sahabat kita Bapak Dr. Willy Japaris Mars PhD. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan ucapan banyak terima kasih dan izin untuk membuka acara seminar yang ke-240 pada hari ini kepada yang terhormat Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Dr. Ten Suyanti MM atau yang mewakili, dan juga Ketua Umum PIKTI, Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD. Serta tentunya ucapan terima kasih atas dukungan para pimpinan anggota PIKTI. Hari ini kita berkumpul dalam forum yang menurut saya sangat penting karena membahas topik yang sangat menarik, yaitu perawatan integratif untuk glomerulonefritis akut dan kronis. Kalau saya amati ini ada dua kata kunci dari topik kita, satu dari glomerulonefritis dan yang kedua perawatan integratif. Kata kunci yang pertama, kalau boleh dijelaskan, glomerulonefritis adalah kondisi di mana saringan kecil di ginjal kita yang disebut glomerulus mengalami peradangan. Glomerulus ini bertugas menyaring darah dan membuang limpa serta cairan berlebih dari tubuh. Jika meradang, saringan ini tidak bekerja optimal, sehingga protein dan sel darah merah bisa bocor ke urin dan limbah menumpuk dalam tubuh. Ini bisa terjadi tiba-tiba, akut, atau berkepanjangan, katakan kronis. Sedangkan kata kunci yang kedua, perawatan integratif ini adalah pendekatan pengobatan yang menggabungkan terapi medis konvensional dengan terapi pelengkap ataupun komplementer. Itu kenapa ya dua latar belakang dari pembicara kita ini adalah satu dari konvensional dan satu lagi dari komplementer. Saya berharap melalui seminar ini kita semua dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang ilmu yang akan kita coba simak dan tentunya bisa kita praktekkan. Baiklah, agar kita mulai acara kita hari ini, kita mulakan dengan saya buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara e-seminar Fikti Series ke-240 kita mulai. Selamat mengikuti seminar dan semoga bermanfaat. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator Bapak Muhammad Nur Samsu MA. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Edi Iskandar MSc PhD atas opening speech yang telah diberikan. Baik, selanjutnya berhubung Bapak Dr. Edi Kristianto sebagai speaker satu belum
menghadiri Zoom kita pada hari ini. Saya langsung menyebutkan speaker kedua kita, yaitu Dr. Yang Ticheng dan interpreternya Ibu Ching Feng. Kepada Ibu Ching Feng, kami persilahkan. Baik, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Jing Fen, akan bertugas sebagai penerjemah atau interpreter pada sesi yang sesi kedua, sesi yang berlangsung sekarang. Hari ini kita sangat beruntung bahwa kita dapat mendapatkan seorang ahli dalam pemaparan pengobatan ginjal terpadu, yaitu Bapak beliau adalah Dokter Yang Tiezheng dari Rumah Sakit Hensheng Shenzhen. Sebelum itu, saya sapa terlebih dahulu pembicara kita hari ini. Yang医生您好，我是陈金芬，请电为您担任翻译。我很高兴能和你合作。杨医生，你好，杨老师，杨你好，老师，你好。对不起，很抱歉，就是可能现在你有不开设你的 PPT，是因为有第一的部分是不能来，那你可以开始吗，老师？可以，好的，老师。好，那谢谢哈，那个线上的各位同道，还有各位先生、各位女士，大家下午好，我是恒生医院的肾内科的杨医生，今天呢非常有幸在线上跟各位同道、各位专家一起来去探讨一些学术上面的一个问题。Baik, saya mengucapkan selamat siang bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya Dr. Yang Tiezheng dari Rumah Sakit Hang Seng Shenzhen mau menjelaskan tentang penata laksanaan terpadu untuk nefritis glomerulus akut dan kronis. Sungguh sangat bersyukur bisa datang ke sini, bisa menjelaskan topik pada hari ini kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. 好的，老师可以继续。恒生医院肾内科呢成立呢是2004年到现在呢有20多年了。目前呢，恒生医院肾内科呢，它的技术特色有那么以下几方面。Oke, jadi Rumah Sakit Hang Seng Shenzhen sendiri sudah terbuka dari tahun 2004 dan bisa dibilang bahwa sekarang sudah sampai 20 tahun. 第一就是一个血液净化的综合应用，目前包括我们这个中心拥有一个双反渗热消毒的水处理以及中央供 AB 液系统，能开展的一个透析模式包括 HD、HDF、HP、DFPP、CRRT 和各种杂合式的血液净化以及腹膜透析治疗。Jadi kami sudah berkecimpung di bidang seperti untuk jantung dan organ lainnya dan sudah sangat很专业的di bidang ini. 好，第二个就是在一个血液透析、血管通路建立以及并发症方面实施一个全程化管理，那么可以高质量完成各种类型的自体动静脉内漏、人工血管移植以及超声或 DSA 引导下的腔内血管成形术。这个有点专业，老师是吧？不是老师，就是可能有点卡，可以再来一遍，老师，对不起。第二个就是我的网不卡哈。不是我的网络是有点卡，对不起，老师，可以。没事我就介绍恒生医院的肾内科的第二个技术特色，就是一个血液透析血管通路建立以及并发症方面是一个全程化管理，包括像自体的动静脉内漏术、人工血管移植术、超声或 DSA 引导下的腔内血管成形术。
ya baik, Rumah Sakit Hansen sendiri itu sudah mampu menangani berbagai jenis prosedur berkualitas tinggi seperti transplantasi pembuluh darah atau pembuluh darah buatan dan angioplastasi endovaskular dengan panduan untuk USG dan DSA. Nah, jadi plastinya juga sangat berperan penting pada penyakit dalam juga. Nah, di Rumah Sakit Hansen sendiri juga memiliki manajemen yang bagus pada pembuluh akses vaskular dan macam-macam lainnya. Jadi pastinya untuk topik pada hari ini sudah bisa dibilang bahwa Rumah Sakit Hwangseng atau dokter yang sendiri sudah sangat mengerti ataupun paham dalam bidang ini. Apa maksud? 好，第三个就是原发及继发肾小球疾病的规范化诊疗。可以。 Oke, tadi ada poin 1 yaitu pembuluh darah, yang poin kedua juga tentang vaskular pembuluh darah, yang ketiga itu adalah di bidang glomerulus primer dan sekunder sesuai dengan topik kita hari ini. 第四个就是高尿酸血症、痛风性关节炎、尿酸性肾病的规范化诊疗和全程的管理。 Yang keempat atau bisa dibilang terakhir adalah bagaimana penata laksanaan yang terstandar untuk hiperuremia, arthritis gout, sama nefropati akibat asam urat. 欢迎我们那个印尼的一些那个同道们常来恒生医院进行指导和交流。 Selanjutnya saya sangat untuk para dokter-dokter di Indonesia, beberapa rekan sejawat yang ada di Indonesia yang sudah sering datang ke rumah sakit kami di Henshin atau di Shenzhen ini untuk memberikan bimbingan dan melakukan pertukaran pengetahuan pada hari ini. 好，今天呢，我给大家带来的一个讲题是急慢性肾小球肾炎的一个综合治疗。 Untuk hari ini, topik yang mau saya bawakan adalah penata laksanaan terpadu untuk nefritis, glomerulus akut, dan kronis. 这里面，我先共享一下屏幕哈。 Tunggu sebentar rekan-rekan, kita tunggu Dokter Yang untuk menampilkan PPT-nya. 好的，老师可以。是点共享吗？先点共享。那行，好，你打开 PPT。行，那可以了。哎，能看见我这个 PPT 吗？还没看见，老师。这要共享。 Bapak Ibu mungkin bisa ditolong untuk dokter. Oh, sudah. Oh. 好的，老师可以看见了。看见了。看见了。好，那个今天我给各位同道、各位先生、各位女士分享的题目是急慢性肾小球肾炎的综合治疗。 Baik, untuk topik hari ini yang mau saya paparkan kepada rekan-rekan sekalian, saya ulangi lagi adalah penata laksanaan terpadu untuk nefritis, glomerulus akut, dan kronis. 在一个原发性肾小球疾病的临床分型里头，我们一共分成5类，包括一个急性性肾小球肾炎、急性肾小球肾炎、急性性肾小球肾炎、慢性肾小球肾炎、无症状性血尿和蛋白尿和肾病综合征5大类。 Jadi selanjutnya untuk klarifikasi secara klinis penyakit glomerulus primer sendiri itu kita ada 5 jenis. Yang pertama adalah glomerulus akut, yang kedua glomerulus nefritis yang dengan progresif yang cepat, yang ketiga adalah glomerulonefritis yang seperti kita tahu ada proteinina tanpa gejala, yang kelima juga ada sindrom nefrotik. 急性肾小球肾炎呢是其中的一类。 Kita masuk ke bagian radang ginjal glomerulus nefritis yang secara tiba-tiba atau yang sering kita sebut akut. 我将从下面6个方面来进行介绍。
saya akan menjelaskan dari 6 poin yang akan saya jelaskan di bawah ini. 急性肾小球肾炎呢，是一组以急性起病、血尿作为主要表现的肾小球疾病，简称为急性肾炎。它的病因呢，以感染为常见，尤其是溶血性链球菌感染是最为常见的。感染途径主要是通过呼吸道、皮肤及消化道等等感染而传播。它的诱发因素包括一个寒冷、疲劳等等。另外一个还有一些是一个遗传因素所导致的，它发病机制主要是链球菌感染后，通过免疫相关的机制引起的肾小球损害。Baik, kita masuk ke bab definisi dan penyebabnya. Lah, glomerulus akut sendiri itu adalah penyakit yang ditandai dengan mendadak dan gejala utamanya berupa hematuria yang sering disebut juga sebagai nefritis akut. Lah, penyebabnya ada beragam. Bisa yang paling utama adalah dengan infeksi. Cara pendarahan infeksinya juga itu lewat saluran, bisa lewat saluran pernafasan, bisa lewat kulit dan lain-lain. Habis itu cara kerja penyakitnya sendiri itu bagaimana bisa dia merusak imun kita. Yang selanjutnya adalah apakah faktor genetik itu berpengaruh? Faktor genetik pun itu berpengaruh untuk radang ginjal akut ini sendiri. Yang terakhir adalah faktor pemicunya. Faktor pemicunya bisa karena cuaca dingin, kelelahan, dan infeksi. 急性肾小球肾炎的主要临床表现包括有血尿、蛋白尿、水肿、高血压，还有肾功能异常等等，还有其他的表现包括感染，像寒战、发烧、头痛、恶心、呕吐等。 Nah, untuk manifestasi klinisnya sendiri itu meliputi hematuria, proteinuria, ada edema, hipertensi, habis itu gangguan fungsi ginjal, dan lain-lainnya. 那么诊断一个急性肾小球肾炎有几个要点，第一个就是前驱感染史，一般起病之前1到3周会有一个链球菌感染的病史，另外一个发病以后会出现水肿、少尿、血尿、高血压等等。那么在尿检查里头会发现尿里面有蛋白，还有红细胞，还有管型。另外一个血清学检查有明显的一个血清补体 C3 的降低，或者伴有一个抗欧溶血素的升高。 Selanjutnya saya akan masuk ke poin penting dalam diagnosisnya sendiri. Lah, yang paling penting yang harus dicatat adalah penyakit ini tuh muncul setelah 1-3 minggu sebelum terjadinya atau terlihatnya penyakit ini. Biasanya ada riwayat infeksi bakteri. Ini bisa ada catatannya, ada bakteri Streptococcus. Secara klinis muncul ada apa sih gejalanya? Pastinya bengkak, urin sedikit, kencing berdarah, dan tekanan darah tinggi. Kita bisa lihat dari hasil tes urin dan hasil tes darah, itu bisa dilakukan tes untuk bisa mengetahui apakah ada glomerulus akut ini sendiri. 那么，诊断明确以后，我们要进行治疗。一般来讲，这治疗我们分一般治疗、药物治疗。一般治疗主要是以休息为主，那么要控制一个水盐的摄入，那么进行一个饮食结构的调整。休息呢，从急性期一直要卧床休息到肉眼血尿消失，水肿消退，血压恢复正常。 病情稳定以后，才能逐渐增加一个活动量。 Jadi akan ada beberapa pengobatan, tapi kita akan masuk ke pengobatan umumnya terlebih dahulu. Yang pertama harus dicatat adalah istirahat. Istirahat ini sangat penting, di mana untuk mengembalikan kondisi stabil untuk bisa kembali aktivitas kembali. Lah, yang paling penting adalah sampai istirahat ini harus dilakukan sampai darah di urin itu hilang ataupun bengkak itu berkurang. Setelah itu, poin keduanya adalah kontrol asupan air dan garam. Poin ketiga yang paling penting juga atur pola makannya. Jangan tinggi kalori, jangan tinggi protein, dan lain-lain. 卧床休息呢非常重要，一般强调起病2周内应卧床休息，那么一直到水肿消退、尿量增加、肉眼血尿消失、血压降到正常以后。 才可以下床或者室内或者户外的一些活动，那么一直到那个血沉恢复以后，可以那么
恢复到正常的工作。那么尿沉渣红细胞绝对数正常以后，可以恢复体力活动。Ya, tadi sudah ada poin pentingnya. Tapi yang paling terpenting adalah istirahat di tempat tidur. Itu harus dilakukan berapa lama? Dilakukan 2 minggu. Pertama setelah sakit sampai kapan? Sampai bengkaknya berkurang, sampai buang air kecilnya bertambah, darah di urinnya itu hilang, habis itu tekanan darahnya normal, dan setelah itu baru bangun untuk melakukan kerja. Boleh di sini tulisannya untuk sekolah, buat sekolah juga, dan untuk yang lain-lain. Setelah itu tetap harus dilakukan tes darah, tes urin, baru bisa dipastikan bagaimana kita untuk kembali beraktivitas fisik seperti semula. 好的，老师。好的，饮食的调整包括就是前面讲过的一个低盐、低蛋白和高维生素。低盐的话，一般我们控制到一天氯化钠的摄入量是在5克以内，包括那个低蛋白饮食。低蛋白饮食我们控制在每天每公斤体重要0.8克以内的蛋白质的摄入，包括饮食结构增加高维生素，适当的脂肪摄入，控制水分，包括一个避免刺激性食物，包括像这些辣椒啊、姜啊、蒜啊这些刺激性食物，这样子来减少肾小球的损害。 Baik, yang selanjutnya yang paling penting adalah atur pola makan. Jadi kita sudah tahu bagaimana makanan itu harus rendah garam, rendah protein, tinggi vitamin juga. Tetapi untuk diet rendah protein itu konsumsi protein dibatasi maksimal itu harus 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Selain itu struktur diet itu harus diatur dengan peningkatan asupan vitamin, konsumsi lemak yang tepat, pengaturan cairan tubuh, dan yang harus diperhatikan juga jangan makan suatu hal yang pedas seperti atau panas seperti cabai, jahe ataupun bawang putih itu karena bisa merusak ginjal. 好，如果说这个病人里边还存在的一个感染这种情况的话呢，还有一个治疗和预防感染，包括保持一个口腔的清洁呀、呼吸道啊，还有尿路啊、皮肤啊、消化道啊等等。 避免的一个交叉感染。 Selanjutnya adalah kita masuk ke bagaimana merawat sehari-hari dan pencegahan infeksinya. Lah yang paling penting adalah kita harus bisa menjaga kebersihan mulut yang kita makan dari mulut, saluran pernafasan kita, saluran kencing kita, merawat kulit kita untuk tidak ada kontak dengan orang lain, saluran pencernaan kita, dan untuk semuanya ini dilakukan untuk menghindari yang namanya tadi infeksi. 在药物治疗方面，主要是采用个对症处理，比如说那个有比较明显的浮肿的，可以采用利尿消肿；血压高的，可以采用降压药来控制血压，包括降压药里头选用的一个血管紧张素转换酶抑制剂，或者说是钙通道阻滞剂。那么 过来的话，如果还有感染灶存在的话，应当选用适当的抗生素进行抗感染治疗。因为溶血性链球菌的话，一般来讲它是个球菌，那么对头孢2代呀，还有青霉素类呀这类的抗菌素，它是敏感的。我们通常首选的是青霉素，或者说是一个头孢2代类的抗菌素来进行抗感染治疗。 Selanjutnya itu kita masuk ke pengobatan dengan cara obat. Ada beberapa poin yang harus kita catat untuk pengobatan dengan obat ini. Yang pertama adalah untuk mengeluarkan air dan mengurangi bengkak. Ini pasien pastinya harus konsumsi obat seperti diuretik. Yang kedua adalah untuk mengontrol tekanan darah. Seperti kita tahu ada mungkin Bapak Ibu kenal ada ACE inhibitor. Untuk pasien yang memiliki darah tinggi. Jika masih terdapat infeksi juga, itu harus ada terapi antibiotik khusus untuk infeksi yang menyerang glomerulus ini. 抗菌素选择就刚才说，我所讲的，首先第一个就是首选一个青霉素类的，其次可以选头孢素类的，包括一些也可以选大环内酯类的。 氨基糖苷类的抗生素呢，因为存在一个肾毒性和耳毒性，一般来说不作为首选，特别是在儿童身上要谨慎使用。四环素类的话呢，那么它对儿童的牙齿和骨骼发育呢有影响，
一般来讲也不作为一个首选，需要权衡利弊后才能使用。喹诺酮类的药物的话呢，那么它也会影响儿童的软骨发育啊，所以在儿童这一类人群里头应该是禁用的。Selanjutnya yang perlu dicatat adalah pemilihan antibiotik. Ada banyak jenis, ada 6 jenis. Yang pertama ada jenis penisilin yang sering kita tahu. Habis itu ada obat jenis cephalosporin atau obat antibiotik lainnya. Setelah itu ada yang makrolida dan ada yang perlu dicatat adalah yang poin 4 yaitu aminoglikosida. Ini harus hati-hati untuk anak kecil karena bisa menyebabkan gangguan telinga. Dan yang kelima adalah tetracycline juga, itu bisa mengganggu pertumbuhan gigi dan tulang. Jadi dipakaikan seperlunya saja. Yang keenam ada quinolon. Nah, quinolon ini juga tidak baik untuk anak-anak, bisa mengganggu pertumbuhan tulang rawannya. 那么在使用利尿剂的时候呢，应该注意它那个有一些这个副作用，包括一个利尿剂的选择。我们通常选择的利尿剂是以泮利尿剂、噻嗪类的利尿剂为主。那么利尿剂的剂量要根据尿量、水肿的程度以及电解质的情况来去调整剂量。一般来讲，利尿剂使用的时机是在限水限盐的基础上边去使用。那么注意防止利尿剂的一个副作用另外要注意利尿剂与抗生素协同的一些作用。Ya, hal penting yang harus diperhatikan pada penggunaan obat diuretik lah. Seperti kita tahu obat diuretik sendiri itu kan berguna untuk mengurangi bengkak, tekanan darah, dan lain-lain. Lah, itu apa yang harus dilihat? Jenis-jenisnya obatnya itu apa ya? Dosisnya itu harus disesuaikan. Kapan obat ini diberikan? Efek sampingnya apa? Dan yang paling penting itu interaksi dengan, apakah ada interaksi dengan antibiotik ini? Seperti itu. 降压药的选择跟原则呢，一个我们可以选择那个降压药，包括一个钙通道阻滞剂、贝塔受体阻滞剂、阿尔法受体阻滞剂等等。那么降压药选择要根据那个患者的年龄、还有血压水平以及肾功能损害的程度来去选择。那么降压药的剂量呢，从小剂量开始，要注意预防降压药的副作用。也可以采用一个降压药的一个联合运用。那么降压药的停药呢，是停药时机呢，是那个患者的血压接近正常时候，那么就可以停药了。Jadi ada beberapa jenis obat untuk menurunkan tekanan darah. Yang pertama ada jenis obat alpha blocker, beta blocker, kalsium blocker. Lah, itu yang harus kita lihat adalah beberapa obat ini tuh harus disesuaikan dengan pribadi pasien sendiri, apa yang cocok. Setelah itu penggunaan obat juga itu dimulai dari dosis kecil, nggak bisa langsung besar, dengan perhatian khusus dari dokter pastinya untuk mengetahui apakah akan ada efek samping atau tidak. Lah, dan yang paling penting juga kapan penggunaan ini sampai selesai, kapan harus berhenti, waktunya itu juga harus dikondisikan. 好，那个一部分病人呢，通过一个休息，还有一个对症处理以后，在疾病可以慢慢缓解到一个痊愈的状态。那么这是急性肾炎里头，那么在原发性肾小球肾炎里头，预后比较好的一类肾炎，也就是这个急性肾炎。但是部分严重的病人的话呢，他经过一个休息或者说对症处理以后，有比较重的肾功能损害，那么当考虑有比较大量的血液体形成的时候特别是通过肾穿刺活检证实以后，那么这个时候需要考虑使用糖皮质激素治疗。如果糖皮质激素治疗不佳的话，还可以考虑加用免疫抑制剂，如环利酰胺、环孢素、他克莫司等等。Oke, untuk indikasi penggunaan hormon dan imunosupresan, ya, itu kondisi pasien biasanya dapat membaik secara bertahap hingga sembuh. Hal ini berlaku pada
untuk yang glomerulus yang akut ini atau akut primer yang termasuk jenis nefritis dengan prognosis yang sudah cukup baik. Namun pada sebagian pasien yang kondisinya mungkin lebih berat, itu mendapatkan istirahat aja atau pengobatan simptomatik aja atau itu kerusakan fungsi ginjalnya bisa menjadi lebih serius. Setelah itu baru kita kasih jika tidak membaik itu kita kasih obat seperti imunosupresan dan lain-lainnya. 那么在使用激素和免疫抑制剂的时候，应先进行评估。一般来讲，这个评估的流程是这样子：首先是要做一个指征的评估啊，有没有一个使用激素和免疫抑制剂的一个指征。另外要做一个副作用的评估，比如说他这个病人里头是否适合用激素和免疫抑制剂，有没有一个禁忌症啊？有没有禁忌症？过来就是做一个疗效的评估，主要是使用激素和免疫抑制剂以后，你要定期监测它的一个治疗效果。 Jadi untuk selanjutnya adalah evaluasi berkala. Apa saja poin yang paling penting ya? Yang pertama adalah evaluasi efektivitas terapinya. Semua evaluasi ini harus dilakukan sebelum memulai pengobatan. Dan untuk mengetahui alur evaluasi yang baik, pertama lakukan penilaian indikatornya. Pasien ini memerlukan panduan terapi apa tidak. Selanjutnya lakukan penilaian terhadap potensi efek sampingnya. Apakah pasien ini cocok pakai terapi yang kita lakukan, apakah optimal pengobatannya. Yang ketiganya apakah kita evaluasi indikasi klinisnya. Apakah obat ini sesuai, apakah aktivitas terhadap aktivitas penyakit ini. Selanjutnya evaluasi kontraindikasinya. Apakah kumpulan riwayat penyakit atau nilai risiko infeksinya, atau apakah ada risiko pada penggunaan obat ini sendiri. Habis itu yang selanjutnya adalah evaluasi efektivitas. Kita harus memprediksi hasil terapi dari segala yang sudah tadi kita evaluasi. 好，在通过前面的一般治疗、药物治疗以后，以部分病人，特别是比较重的一些病人严重的肾功能损害，甚至导致的一个急性肾功能不全的情况底下，那么要进行透析治疗。那么透析治疗的适应症就是急性肾炎出现严重水电解质紊乱、保守治疗无效的严重的水肿、高血压、心衰等等的症状出现的时候，要进行一个透析治疗。那么透析的方式可以选择血透或者是腹膜透析。那么一旦出现了急性肾功能衰竭，那么为了避免病情的恶化，这个透析治疗应该及早的一个实施。 Jadi yang selanjutnya adalah kita masuk ke indikasi dan pelaksanaan terapi dialisis. Indikasinya itu ketika pasien yang terkena ginjal akut ini itu memiliki gangguan cairan atau mungkin elektrolit yang berat seperti dehidrasi dan lain-lain. Ada pembengkakan juga. Itu kita harus lihat pilihan metode dialisisnya itu bagaimana. Kita lihat fasilitasnya, dapat dipilih di antaranya ada hemodialisis, dialisis peritoneal. Habis itu kita harus bisa melihat waktu pelaksanaan dialisisnya itu kapan, frekuensi dan durasi dialisisnya itu bagaimana, penanganan komplikasi dialisisnya itu juga bagaimana, dan habis itu perawatan setelah pasca dialisis. 因为这个溶血性链球菌感染呢，通常都是通过我们呼吸道或者扁桃体感染所引起来的，所以对于一个反复的一个扁桃体感染这个病人的话呢，我们可以实施扁桃体切除。那么切除的时候，主要是它时机的把握，主要是急性肾炎这个病人以后那么他这个情况好转了，特别是我们通过一个抗感染治疗以后，病情稳定了，那么我们就可以考虑一个进行扁桃体切除。 Untuk pemilihan persiapan atau operasi tonsilektomi, itu kita harus menyesuaikan waktu operasinya. Jadi kapan tonsil itu bisa diangkat? Apakah bisa diangkat jika infeksinya berulang atau sulit sembuh setelah infeksi ginjal akut? Selanjutnya adalah persiapan sebelum operasinya.
apa yang harus dilakukan. Pilihan metodenya juga sangat penting. Setelah itu adalah perawatan setelah pasca operasi atau setelah operasi. Lah, tindak lanjut pasca operasinya apa? Perlu ada kontrol rutin untuk cek pemulihan dan mendeteksi masalahnya. Dan kalau jika imun turun setelah operasi, apakah perlu diberikan terapi pengganti imun? Jadi semuanya ini tetap harus kita lihat setiap poinnya dan kita perhatikan. 在中国呢，除了前面我们这个3部分的治疗之外，有一个非常好的一个传统医学的中医中药的一个治疗。那么这个一般来讲的话呢，中医中药治疗这个话，我们要进行辨证论治。那么这种辨证论治呢，急性肾炎呢，我们把它分成了4大类型。 Jadi dari sistem pengobatan sendiri yang paling menarik ada di pengobatan prinsip diagnosis dan pengobatan berdasarkan diferensi dalam pengobatan tradisional Tiongkok atau kita tahu Chong-I atau TCM ya. Ada 4 pembeda atau sindrom yang perlu kita lihat. 第一个就是风热型的，以清热解毒为主。 那么用的一个主方主要是以银翘散配合清热利湿药物治疗为主。第二类型呢是湿热型的，那么主要是以清热利湿为治则，治疗的药物以八正散配合利尿通淋药物治疗为主。第三类型的是脾虚型的，主要是健脾益气，以4君子汤 和配合健脾化湿药物治疗为主。第4类型就是肾虚型的，那么主要是实施补肾固本，以6味地黄汤为主，配合滋阴补肾的药物来进行治疗。对不起，老师，这是最后一面的那个八胜固，对，八胜固本6味的地黄丸和什么？ 对不起，6味地黄丸跟这有6味地黄丸吗？老师，刚刚有点卡。对，就是，第4是肾虚型的，主要是实施的是补肾固本，以6味地黄丸配合滋阴补肾的药物治疗为主。哦，好的，老师，谢谢。 Baik, sekarang kita masuk ke sindrom. Sindrom pertamanya adalah sindrom angin panas, di mana prinsip terapinya adalah menghilangkan patogen panas itu sendiri. Resep utamanya mungkin mohon dicatat karena ini pakai bahasa Mandarin ya Bapak Ibu, yaitu Yin Jiao Shan. Jadi obat ini seperti prinsipnya adalah membersihkan panas dan menghilangkan lembab. Yang kedua ada di sindrom lembab panas, prinsip terapinya membersihkan panas dan menghilangkan lembab. Dicatat lagi untuk resepnya Pa Cheng San, di mana bisa dipadukan dengan obat diuretik dan anti peradangan saluran kemih. Yang ketiga yaitu sindrom Pichuxing, yaitu atau limpa defisit. Cara menterapi sindrom ini adalah menguatkan limpa dan menambahkan energi Qi. Dicatat lagi untuk obatnya yaitu Yi Shi Zun Zi Tang. Jadi obat ini bisa menguatkan limpa dan menghilangkan lembab. Yang keempat itu ada sindrom defisiensi ginjal. Nah, di sini prinsip terapinya adalah memperkuat ginjal dan fondasi tubuh atau akar. Untuk herbalnya ditulis Liu Wei Di Huang Wan. Nah, ini dipadukan dengan obat untuk menutrisi yin dan memperkuat ginjal. Ada terapi gabungannya juga. 等一下，老师，我还没就是mengobati yang paling untuk terapi gabungan ada yang pertama mengobati gejala dan akar penyakitnya, yang kedua adalah menyeimbangkan yin dan yang ketiga memperkuat tubuh untuk mengusir patogen. 好的，老师可以继续，谢谢。好，谢谢。最后就是一些并发症的预防与处理，包括我们说是要水钠储留时候。 要预防一个心力衰竭，控制水钠的摄入，使用利尿剂，监测心功能，休息伴坐卧位
如果出现心衰的情况底下，还可以使用一些强心药物。Oh, untuk pencegahan dan pengamanan untuk resistensi air natrium dan gagal jantung, itu yang pertama kita harus batasi, paling penting batasi asupan air dan garam. Gunakan obat diuretik yang tepat, pantau untuk fungsi jantung secara rutin, atur waktu istirahat dan aktivitasnya. Gunakan posisi setengah duduk untuk posisi untuk mudah bernafas dan kurangi beban di jantung. Setelah itu, yang terakhir, gunakan obat untuk menguatkan fungsi jantung. Tapi ini dilakukan jika perlu saja. 好，那么在出现一个急性并发症的时候，比如说像高血压、危象的时候，这是需要进行紧急处理的，包括我们要静脉给药，迅速降压。那么在降压过程当中，要密测监测好血压，去除诱发的因素，以求保护好靶器官。Untuk penanganan darurat klinis hipertensi, kita harus melihat bisa memberikan obat lewat infus, bisa juga kita harus bisa menurunkan tekanan darah dengan cepat untuk mencegah kerusakan pada organ. Pantau tekanan darah secara ketat juga. Setelah itu cari dan analisis penyebab krisisnya itu apa, krisisnya itu apa. Lindungi organ yang kita sasar mungkin seperti fungsi jantung, otak, ginjal dan lain-lain. Tangani komplikasi secara segera. Dan harus kita lihat pembaruan informasinya secara teknisi secara rutin. 好的，老师可以。好的，谢谢。最后这个病人症状缓解以后，我们要进行一个康复的管理跟随访。随访里头主要是要制定一个随访的一个计划，包括就是要病人进行复查。你比如说是那个根据他病程的严重程度定为是一个1周随访1次，还是每月随访1次。那么随访的时候，我们可以采取一个那个门诊随访，或者说是一个远程随访，也就是利用现在互联网的随访平台进行随访，然后定期呢那个复查一个尿常规和肾功能、血压等等指标。如果说病情平稳了，没有这个尿检查、肾功能等等都处在一个正常的范围了，那就说明这个病人已经就进行康复了。 Baik, kita melihat ada dua posisi cara penanganan. Yang pertama saat gejalanya memburuk, yang kedua itu kalau penanganan jika ada komplikasi. Lah, manajemen rehabilitas dan tindak lanjutnya ini tidak lanjut dilakukan dengan menyusun rencana follow up yang mencakup pemeriksaan ulang pasien secara berkala. Nah, kita lihat frekuensi kunjungannya ditentukan berdasarkan seberapa tingkat keparahan penyakit itu sendiri. Bisa kayak 1 kali per minggu ataupun 1 kali per bulan. Itu tetap harus dilihat metode follow up-nya. Selama tindak lanjut, pasien perlu menjalani pemeriksaan rutin. Nah, jika hasil pemeriksaan ini, yang perlu dilihat jika hasil pemeriksaan ini tuh maksudnya baik, itu bisa lanjut ke tahap pemulihan. 过来就是一个生活方式的一个指导，就包括一个低盐饮食呀，优质蛋白那个低优质蛋白饮食啊，限制一个钾的摄入啊，避免感染啊，那么注意休息与活动之间的那个关系，避免一些剧烈活动，那么保持一个足够的一个热卡的一个摄入是非常必要的。 Untuk selanjutnya adalah yang poinnya adalah panduan bagaimana kita menjaga gaya hidup dan pola makan dalam jangka panjang. Seperti kita tahu, makan protein yang berkualitas, tapi nggak berlebih, batasin asupan kalium, cegah infeksi, dan istirahat yang cukup, dan melakukan aktivitas yang ringan, tapi untuk melakukan tapi teratur. Selanjutnya adalah cukupi kebutuhan energi, makan cukup kalori agar tubuh tidak jadi lemas. 好，以上就是一个急性肾小球肾炎的一个发病机制、诊断、临床治疗以及康复管理的一些内容。下来，要讲的第二个内容的话，就是一个慢性肾小球肾炎的综合治疗。 Tadi kita sudah membicarakan tentang glomerulus
kronis akut tentang bagaimana mengenal mekanisme penyakitnya, diagnosisnya, penata laksanaan klinisnya. Sekarang saya ingin menjelaskan ke pengobatan komprehensif untuk glomerulonefritis yang kronis. 慢性肾小球肾炎是指一组以蛋白尿、血尿、高血压和水肿为基本临床表现的肾小球肾炎，它的病情特点就是迁延不易，呈缓慢进展的一个趋势。那么病理呢有多种多样，包括有细膜增生毛细血管、细膜毛细血管肾小球肾炎，包括一个膜型肾病和局灶阶段性肾小球硬化等等。它的病程最大的特点就是进展缓慢。Untuk ciri-ciri atau definisinya dari glomerulus kronik ini, dia itu gejalanya ada proteinuria atau ada protein di kencing, ada hematuria, ada darah di kencing, ada hipertensi, ada edema perkembangannya, tapi perkembangannya yang paling dicatat adalah perkembangannya dia itu lambat. Nah, ciri khas secara patologi sendiri kondisi ini tuh sangat beragam. Juga karakteristik utama dari penyakit ini adalah progresi yang perlu dia adalah dia tuh lambat dari waktu ke waktu. Siap. 好的，老师。好的。这个慢性肾小球肾炎主要的临床表现包括蛋白尿和血尿。那么随着一个肾功能损害的进展的话，可以出现高血压、水肿甚至一个肾功能损害。那么肾功能损害到晚期的话，可以出现一个血的肌酐、尿素氮的水平升高，最终可以导致终末期肾衰竭、尿毒症。Jadi gejala klinis utamanya dia adalah ada protein dan darah ditemukan di uterin secara abnormal. Habis itu tekanan darahnya tinggi, ada pembekakan di tubuh, terutama saat penyakit menengah dan lanjut. Selanjutnya adalah kerusakan fungsi ginjal. Nah, ini ada ciri-ciri klinisnya, ada ciri-ciri khususnya, yaitu awalnya ringan, tapi lama-kelamaan makin parah, bisa berkembang menjadi gagal ginjal. 那个慢性肾小球肾炎呢，全球的发病率还是比较高的在欧美地区的发病率可以达到13点几，那么在亚洲地区发病率也比较高，那么在中国的发病率呢，它可以达到也是10.8%左右，它是一个终末期肾病的一个主要的诱因。那么这个慢性肾小球肾炎的话呢，可以发生在任何年龄，但是以青壮年为主，男性的发病率呢比女性要高，它可能跟遗传环境以及免疫因素呢都有相关。那么地区分布是不均匀的。那么在发展中的国家的话呢，那么由于一个卫生经济条件水平的限制，慢性肾小球肾炎的发病率比较高，而且诊断率和治疗率都比较低，是一个非常重的一个慢性病的一个负担。Jadi untuk situasi epidemiologi atau peningkatan penyakitnya ini, itu pertama dari termasuk bisa dibilang kasus tertinggi di seluruh dunia, di mana banyak terjadi di seluruh dunia, ada termasuk di Asia juga. Penyebabnya itu utama gagal ginjal stadium akhir. Yang nomor duanya itu adalah perbedaan usia dan jenis kelamin, di mana bisa terjadi pada semua usia, tetapi memang paling banyak di usia muda dan dewasa muda. Lebih banyak untuk pria sedikit lebih banyak dibandingkan wanita. Jadi banyak di pria dibandingkan wanita. Selanjutnya adalah distribusi kasusnya juga tidak merata. Angka kejadian itu lebih tinggi di beberapa negara berkembang atau mungkin ada yang namanya keterbatasan ekonomi. Diagnosis dan pengobatannya pastinya juga akhirnya kurang optimal. Oleh karena itu terjadilah mungkin tidak tertangani dengan baik, akhirnya terjadi gagal ginjal. 慢性小球肾炎的诊断依据有那么几条，第一个就是包括一个血尿、蛋白尿水肿和高血压，这些症状持续存在并且逐渐加重，这是一个最重要的一个诊断依据。另外一个呢是要了解
详细的病史，包括一个起病的时间、发病的过程以及伴随的症状，这个是有助于判断一个慢性进展的一个特点。第三个呢，就需要排除其他的一个肾脏疾病，包括像一个肾病综合征啊，还有一个糖尿病引起的肾脏病啊，高血压引起的肾脏病啊，风湿免疫性疾病引起的肾脏病等等。Jadi dasar diagnosis klinisnya sendiri itu ada gejala khasnya yang terus ada, yaitu adanya darah dan protein di dalam urin, adanya pembekakan, adanya hipertensi yang terus-menerus dan makin parah. Nah, yang nomor dua, riwayat penyakit dan evaluasi perjalanan penyakitnya ini sendiri itu selalu menyertai dan berkembang gejalanya, dan itu akan memiliki sifat yang kronis. Nah, selanjutnya perlu dilakukan eksklusi terhadap penyakit ginjal lainnya seperti nefropati akibat lupus ya, nefropatik diabetik, nefropati akibat hipertensi, penyakit ginjal akibat penyakit autoimun atau reumatik lainnya. Jadi riwayat penting penyakit lainnya itu juga yang lengkap itu juga sangat penting. Jadi kita harus tetap melihat gejalanya. 那么，在一个慢性肾小球肾炎诊断的实验室检查指标里头，包括第一是个尿常规检查，是个非常重要的一个基础检查。通过尿常规检查，我们也可以发现有蛋白尿、镜下血尿等等，还有尿红细胞的形态学检查，可以发现这种镜下血尿是以畸形红细胞为主，提示是一个肾小球源性的血尿。 Jadi untuk indikator pemeriksaannya sendiri, yang bisa kita lihat dari pemeriksaan urin rutin itu yang paling bisa kelihatan dan yang paling bisa terdeteksi utamanya adalah adanya protein dan darah di dalam urin. Bentuk sel darahnya sendiri itu abnormal. Nah, untuk pemeriksaan fungsi ginjalnya sendiri itu biasanya ada kreatinin, ada urea dalam darah dan itu bisa membantu kita untuk menilai tingkat kerusakan ginjal. Yang ketiga ada tekanan darah sebagai parameter penting. Yang keempat ada elektrolit dan keseimbangan asam dan basa. 5 ada pemeriksaan imunologis dan serologis, di mana kita bisa lihat ada pemeriksaan imun, maksudnya ya pemeriksaan imun untuk menyingkirkan penyakit autoimun seperti lupus, artritis, dan reumatoid. Jadi pemeriksaan ini tuh sangat penting untuk menandai apakah kondisi ginjal ini itu bagaimana dan perkembangan penyakitnya bagaimana. 第二部分就是肾功能检查，就是包括血清肌酐、尿素氮、尿酸以及肾小球滤过率等指标的一个检测，来进行评估肾功能的状况。随着疾病病情的进展呢，这些指标是可以逐渐进行升高的。 Jadi untuk pemeriksaan lainnya itu kita bisa lihat bagaimana tadi sudah disebut asam uratnya, ureum dan lain-lainnya dan fungsi ginjalnya itu untuk menyesuaikan bagaimana perkembangan penyakit ini sendiri. 免疫学检查的话，可以排除风湿免疫性疾病，比如说系统性红斑狼疮啊、类风湿性关节炎等等免疫系统疾病所导致的一个肾脏损害。那么实验室检查在慢性肾小球肾炎的诊断中起着非常重要的作用。 Jadi untuk pemeriksaan imunologi sendiri itu pemeriksaan imun untuk menyingkirkan penyakit autoimun seperti tadi lupus, artritis, reumatoid itu bisa ketahuan di pemeriksaan imunologi. Dan ini termasuk penting juga untuk diketahui. 其他的还有包括影像学的一个辅助检查手段，包括有肾脏的 B 超检查呀，我们可以观察 B 超里头肾脏的大小、形态以及结构，可以排除一个肾囊肿啊、肾肿瘤啊等等占位性的病变，并且通过它肾脏大小的评估来去预测它这个发病病程的长短。比如说，包括肾脏缩小了。 皮脂变薄了，这些都是有可能是一个慢性肾小球肾炎整一个发病到比较晚期的一个表现。Jadi
ada metode lainnya atau metode pendukung seperti pemeriksaan USG ginjal, di mana kita bisa melihat struktur ginjalnya, fungsi ginjalnya, di mana ginjal untuk kita bisa lihat ukuran, mohon maaf, bentuk struktur ginjal dan menilai fungsinya. Ada mungkin apakah ginjalnya mengecil, apakah kulit ginjalnya menipis, atau mungkin ada kista atau tumor ginjal, dan lain-lain. 那么慢性肾小球肾炎诊断明确以后，要必须进行治疗。那么治疗的目标，这分为3个层面。第一个就是一个早期干预，主要是在慢性肾小球肾炎的一个早期阶段，治疗目标是以控制血压、减少蛋白尿、延缓肾功能的进一步恶化，主要是保护肾脏作为治疗的目标。 Jadi untuk stratifikasi tujuan pengobatan itu yang pertama ada intervensi dininya untuk kontrol tekanan darah dan kurangi protein urin untuk memperlambat kerusakan ginjal. 中期管理的话，重点是在控制并发症，包括如贫血，还有电解质紊乱，包括肾性骨病等等。通过综合治疗，那么让病人的病情可以得到改善，从而提高 患者的病人的生活质量，并减缓一个疾病的进展。Yang kedua adalah manajemen tahap menengah, di mana kita mengatasi komplikasi seperti adanya anemia, gangguan elektrolit untuk tingkatkan kualitas hidup pasien. 晚期治疗主要是一个替代治疗，或者说是器官移植治疗。替代治疗的话，主要是通过一个透析的方式来去延缓 那个病人的一个生存时间，那么肾移植是一个最好的一个治疗方法，但是需要有适当的一个器官供体才行。 Jadi untuk pengobatan tahap lanjut, kita harus bisa mempertahankan fungsi hidup dengan dialisis dan transplantasi ginjal untuk yang kita namakan perpanjangan hidup bagi pasien ya, yang terpengaruh pada tahap tadi yang kita lihat dari tahap menengah adalah penyelamatan yang terbaik. Tapi kita perlu mempunyai pemilihan pengobatan tahap lanjut yang sesuai. 分期治疗的方案，初始治疗的话，包括在诊断明确以后，有一个饮食结构的调整，主要是一个低盐、低蛋白、低磷的一个摄入。 过来就是一个控制血压和那个避免肾毒性的一些药物。控制血压通常采用的是血管紧张素酶抑制剂或血管紧张素受体拮抗剂，我们就俗称是 ACI 或者是 ARB 这一类的药物那么将血压控制在一个正常的范围。 Nah, selanjutnya kita masuk ke rencana pengobatan berdasarkan tahapan. Yang pertama, pengobatan tahap awal. Nah, ini fokus utamanya adalah mengatur pola makan pasien dengan membatasi asupan dari proteinnya, ataupun fosfor dan lain-lain, mengontrol tekanan darahnya, menggunakan, di sini ada tulisannya obat ACEI atau ARB, serta menghindari obat-obat yang bersifat nefrotoksi. 进展期的治疗包括就是评估病情进展比较迅速的时候，那么治疗方案当中需要加入一个糖皮质激素或者免疫制剂的治疗。那么，糖皮质激素和免疫抑制剂，那么在肾脏病理明确的情况底下，如果有比较明确的一个进展的一个病变，是可以使用的。那么必要的情况底下， 也可以使用目前比较新进展的靶向的一个生物制剂。 Nah, untuk pengobatan saat penyakit mulai memburuk ya, penyakitnya berarti di sini maksudnya penyakit udah mulai berkembang, pengobatan ditingkatkan dengan penggunaan obat imunosupresan dan lain-lainnya untuk mengendalikan reaksi imun dan mengurangi kehilangan protein melalui urin. 到中末期肾病这个阶段，治疗的方案就是不多了，主要是包括就是一个透析，还有一个肾移植。透析的话，可以选择血液透析，或者说是腹膜透析。刚
刚才我也讲了，移植是一个最有效的治疗方法，但是它那个器官就是供体器官呢是比较缺乏的，目前。Yang tahap terakhir tuh biasanya terjadi untuk gagal ginjal di stadium akhir. Nah, pada tahap akhir ini pasien sudah memasuki stadium akhir gagal ginjal. Lah, meliputi adanya dialisis dan transplantasi ginjal biasanya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, transplantasi ginjal merupakan metode pengobatan yang paling efektif. Namun, keterbatasan ketersediaan organ menjadi salah satu kendala utamanya. 药物治疗的策略包括一个糖皮质激素那么糖皮质激素的话，它可以减轻一个肾小球炎症的反应，缓解症状，延缓肾功能恶化。但是它需要根据病程的炎症程度来去调整剂量。那么长期使用的话，糖皮质激素有一个增加感染的风险，还有导致骨质疏松的风险。这个在使用的时候必须要评估它的适应症。Untuk terapi ini masuk kepada strategi terapi obat, di mana untuk terapi imunosupresif itu pertama ada yang dinamakan kortikosteroid, di mana untuk mengurangi peradangan dan sistem imun. Ada efek sampingnya adalah osteoporosis ataupun infeksi. Namun dosisnya itu harus disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit. Penggunaan jangka panjang itu juga harus diperhatikan. 对于病情比较重的，有使用糖皮质激素适应症并且效果不良的一个病人的话呢，可以联合使用一个免疫抑制剂，包括像一个 CTX 塔克莫斯，还有那个环尼酰，就是那个 cyclosporin 等等这些药物。这些药物呢，我们叫一个免疫抑制剂，可以通过抑制免疫系统的过度反应，来减少免疫复合物在肾小球的沉积，从而保护肾脏的功能。使用的时候，需要防止骨髓抑制和防止感染的这个风险，要定期监测一个肝肾的功能和血常规。Jadi untuk kasus yang lebih berat pada pasien yang kasusnya lebih berat itu perlu pemantauan yang sangat ketat. Habis itu kita perlu ada respon. Jika ada respon buruk ya dapat diberikan terapi kombinasi dengan ada CTX, cyclosporin. Obat-obatan itu disebut ya, mohon maaf jika ada kesalahan ya Bapak Ibu, imunomodulator yang bekerja dengan menekan adanya reaksi pada sistem imun yang berlebih untuk mencegah pengendapan kompleks pada imun pada glomerulus. 第三类就是一个生物制剂，生物制剂也是最近这10来年发展比较好的研发出来一个在一个治疗难治性肾小球饲炎当中应用的一个生物制剂，包括像比较有代表性的就利妥昔单抗等等。那么这一类的药物呢，通过一个靶向抑制特定的免疫细胞，或者说是一个免疫细胞分子，可以精准的一个调节免疫反应，从而减少肾脏的损伤。但是也是需要评估它的适应症。目前那个国际的指南已经把多种疾病列入了一个利妥昔单抗治疗的一个范围。Jadi untuk obat, misalnya ada obat biologis merupakan perkembangan terbaru ya dalam 1 dekade terakhir yang diaplikasikan pada pengobatan untuk glomerulus membranosa ini. Contohnya ada rituximab yang cukup representatif. Ada obatan-obatan yang bekerja dengan menargetkan dan menghambat untuk sel atau molekul imun tertentu sehingga dapat mengatur respon pada imun untuk mengurangi kerusakan ginjal itu sendiri. Tapi emang obatnya ini sedikit mahal dan risiko infeksinya tinggi digunakan untuk risiko infeksi yang tinggi. Jadi untuk digunakannya harus secara hati-hati, harus ada evaluasi kembali. 好，那么在整一个慢性肾小球肾炎治疗的过程当中有几个问题是需要特别注意的。第一个就是前面所讲的一个激素加免疫制剂，主要是控制一个
尿蛋白的情况，过来就是一个血压的控制。血压的控制，目前来讲的话，我们可以采用一个 ACEI 或者说是 ARB 或者说是一个 CCB 这一类的药物。Untuk pengendalian tekanan darah, yang kita lihat pilihan utamanya itu untuk mengendalikan tekanan darah dan untuk turunkan tekanan darah. Ya, ini dengan gejala seperti adanya urin di dalam, adanya protein di dalam urin, adanya tekanan darah yang tinggi, adanya tekanan di ginjal, dan obat-obatan yang bisa tadi sudah pernah awal saya sudah sampaikan ada ACEI, ARB, CCP. 第二个目标就是一个降低蛋白尿，保护肾功能。同样 ，ACI、ARB 已经证实是有降低蛋白尿、保护肾功能的作用。最近这些年研究的话呢 ，SGLT2 抑制剂也是可以有抗炎、抗纤维化，还有保护肾脏足细胞的作用，从而起到一个降低蛋白尿、延缓肾小球硬化和肾小管间质损伤的作用。Nah, untuk penurunan urin, protein di dalam urin, itu kita bisa menggunakan tadi ACEI dan ARB. Ini sudah sangat terbukti untuk menekan efek dari dan menurunkan protein di dalam urin, serta memberikan perlindungan terhadap fungsi ginjal. Lah, dalam tahun terakhir sendiri, kita ada SGT2 atau SGLT2 di sini tulisannya inhibitors ya, juga menunjukkan manfaat tambahan termasuk efek antiinflamasi, antifibrosis, serta perlindungan terhadap ginjal. 那么在使用药物治疗的过程当中，要注意保护肾功能，那么避免使用肾毒性的药物，要控制好血糖和血脂那么要适当的进行营养支持治疗。Jadi selanjutnya adalah perlindungan fungsi ginjal, di mana yang paling pertama kita harus menghindari obat yang bersifat nefrotoksik atau penggunaan obat-obatan yang bersifat ini untuk melindungi fungsi ginjal. Dan juga harus diberikan nutrisi yang secara, mohon maaf, dukungan nutrisi yang tepat. 好的，老师可以继续。好，谢谢。那么在这个整个治疗过程当中，我们可能需要进行一个联合用药，以增加药物的一个协同作用。包括你比如说，在一个降压的治疗的过程当中，我们可以采用一个 ACEI 联合 CCB， 或者说是联合利尿剂，这样子来去使用的话呢，可能更容易把血压控制在我们要求的一个正常值的范围内。另外一个协同降蛋白尿，你比如说 ACEI 或 ARB， 还有免疫抑制剂的联合使用，它不仅可以降低血压，同时还可以显著减缓蛋白尿延缓肾功能的恶化。那么通过这个联合用药，可以在较低的剂量底下用药的话，减少药物的一个对肾脏以及其他器官潜在的损害，并且获得更好的治疗效果。 Untuk efek sinergis pengobatan kombinasi, ada terapi multi target. Tadi kita sudah bicara tentang obat ACEI dan CCP untuk membantu menurunkan tekanan darah untuk lebih mudah dikendalikan dalam kisaran normal yang diharapkan. Juga untuk mengurangi efek samping. Selanjutnya ada sinergi menurunkan protein di urin, di mana ACEI ARB atau imunosupresan dapat mengurangi protein dalam urin dan memperlambat kerusakan ginjal. Nah, selanjutnya ada optimasi efektivitas terapi itu sendiri, di mana kita mengkombinasi obat dan dosis lebih rendah dengan hasil lebih baik dan risiko kerusakan organ, meminimalisir kerusakan organ. 在中国又是还有一个中医的一个辨证论治，这是中国最具有特色的。那么
这个慢性肾小球肾炎的那个治疗，中医中药的治疗主要是分成它那个有4大类啊，有4大类。那么比如说第一类的话，它叫脾肾阳虚型的，它那个这种病人的一个症状包括就有面色苍白呀、四肢冰冷啊、水肿迷眩啊、疲倦乏力、夜尿比较频繁。那么它这个治则的话呢，主要是以温补脾肾、化气利水作为主要的一个治则。常用的方剂包括有真武汤和五苓散，通过温阳化水、利水消肿来改善症状。Oh, baik. Jadi di Cina sendiri ada satu metode atau pengobatan berdasarkan diferensiasi sindrom yang ini termasuk kelebihan pengobatan yang sudah ada di Cina sendiri lah. Untuk klarifikasi pola sindrom dan prinsip pengobatannya dalam Chinese medicine sendiri ada 4 jenis. Yang pertama yaitu pola defisiensi yang limpa dan ginjal. Gejalanya itu apa? Wajah pucat, mudah merasa dingin, terutama pada tangan dan kaki, ada edema, ada rasa lemah, lelah, sering buang air kecil malam hari atau tinja encer. Habis itu prinsip pengobatannya bagaimana? Menghangatkan dan menguatkan limpa serta ginjal, melancarkan qi kita, menghilangkan retensi cairan. Ini mohon dicatat ya Bapak Ibu, formula umumnya ada Chen Wu Tang sama Wu Lingsan, dapat semuanya digabungkan. Lah pola catatannya juga, pola ini sering ditemukan pada pasien dengan perjalanan penyakit yang lama atau kondisi tubuh yang lemah. 它第2种类型是一个湿热内蕴型，主要表现为尿液混浊，急性期的话尿量减少，腰部呢疼痛，口干口苦等等的表现。那么它这个治疗原则是以清热利湿、解毒消肿为主，通常用的一个方剂是用八正散或者龙胆泻肝汤，通过清热解毒、利湿通淋来缓解湿热的症状。 Yang kedua adalah sindrom akumulasi lembab panas di dalam, di mana gejala utamanya itu ada urin warna kuning pekat dan keruh. Habis itu sering ada rasa nyeri saat buang air kecil, ada rasa nyeri di pinggang, mulut kering pahit, dan lidah merah, lapisan kuning dan berminyak. Habis itu prinsip pengobatannya adalah membersihkan panas dan menghilangkan lembab, mendetoksifikasi dan mengurangi pembekakan. Dan ini mau dicatat untuk formula umumnya ada Pa Cheng Shan, Long Tan Xie Gan Tang, dan ini bisa digunakan sesuai kondisi. Catatannya pola ini umumnya untuk fase akut penyakit pada orang yang ada lembab panas yang turun ke bawah. 第3种类型就是气阴两虚型的，这一型的病人表现主要是包括全身没有力气、气短、懒言、食欲减退、夜间盗汗、舌质淡红等等。治疗的原则以益气养阴、健脾利水为主，常用的一个中药方剂包括如生脉散和六味地黄丸，通过益气养阴、健脾补肾来恢复身体的机能。 Untuk sindrom ketiga adalah defisiensi Qi dan Yin, di mana gejala utamanya adalah ada sesak nafas, malas bicara, kita rasa lelah, nggak ada nafsu makan, mulutnya kering, berkeringat malam hari, tidur tidak nyenyak, dan pemeriksaan lidah seperti merah muda pucat, nadinya juga. Prinsip pengobatannya adalah menguatkan Qi dan mengisi Yin, di mana memperkuatkan limpa dan melancarkan cairan tubuh. Nah, ini boleh dicatat lagi. Formula umumnya adalah Sheng Maisan sama Liu Wei Di Huang Wan, di mana semuanya itu dapat digabungkan. Dan ini biasa digunakan untuk pasien yang mengalami kelelahan atau kekurangan Qi dan Yin serta gangguan fungsi tubuh. 第4种类型叫血瘀阻络型的，这一类型的主要表现就是腰部刺痛、尿血明显，还有伴有皮肤的紫斑、舌质暗紫色等等。
它治疗原则呢是以活血化瘀、通络利水为主，通常用的那个方剂呢就是用桃红四物汤和五苓散，通过活血化瘀、通络利水来改善血瘀的症状。Untuk sindrom yang keempat adalah sindrom stagnasi darah yang menyumbat di meridian. Gejala utamanya itu ada nyeri menusuk, nyeri menetap di daerah pinggang. Ada darah di urin, ada muncul bintik ungu di kulit, ada warna gelap di lidah, ada bintik stagnasi, dan untuk prinsip pengobatannya sendiri adalah kita mengaktifkan darah, menghilangkan stagnasi atau meluruhkan stagnasi, membuka meridian, dan melancarkan cairan. Nah, untuk formula umumnya ada Tao Hong Su Tang, ada Wu Ling San, semuanya dapat digabungkan. Nah, pola ini merupakan khusus untuk penyakit yang kronis, yang sudah memasuki meridian dan menyebabkan stagnasi darah. 这里边就是中药方一个经典一个中药方的一个应用，包括像八正散，它可以通过那个清热利湿通淋止痛，它用于一个少尿啊、尿黄啊、腰痛啊等等症状包括还有个真武汤，真武汤主要是用于治疗水肿、四肢冰冷、夜尿频多等症状。过来就是一个生脉散，主要是用于一个全身无力气短、懒言、食欲减退等。那么还有个桃红四物汤，主要是用于治疗腰部刺痛、尿血明显等等这些症状。Nah, ada aplikasi formula atau Congyao ya untuk herbal klasik TCM, di mana yang pertama ada Pa Cheng Shan. Ini untuk urin kuning, nyeri saat buang air kecil, pinggang nyeri, di mana itu juga bagus untuk membersihkan panas lembab. Nah, dan yang kedua ada Zhen Wu Tang, di mana itu untuk gejala seperti adanya edema, tangan kaki dingin, sering PAK malam hari, di mana itu untuk menguatkan yang dan melancarkan Qi untuk menghilangkan edemanya yang ada. Habis itu, yang ketiga ada Seng Mai San, di mana kalau ada gejala seperti lemas, sesak nafas, malas bicara, nafsu makan turun, ini bagus untuk menambah Qi dan Yin. Tao Hong Su Tang ini untuk adanya gejala seperti nyeri menusuk di pinggang dan adanya darah di urin. Ini bagus untuk menghilangkan stagnasi darah. 除了这个治疗之外，下来就是要做一个并发症的管理这些并发症包括就是一个高血压的急症处理，部分呢慢性肾小球肾炎的病人会合并有一个高血压尤其是合并到一个恶性高血压的时候，要进行一个高血压的处理。这里边是要求一个包括快速的降压，降压的话，我们采用一个静脉的使用降压药，包括硝普钠等等这一类的。另外一个除了降压之外，要监测它一个肾功能的一个进展情况，包括降压完成以后后期的一个血压的管理，这3方面的因素。Nah, dalam selanjutnya adalah manajemen komplikasi, di mana kita akan yang selanjutnya adalah penanganan untuk krisis hipertensi. Bagaimana kita menurunkan tekanan darah secara cepat. Nah, di sini untuk menurunkan tekanan darah sendiri, kita bisa menggunakan obat intravena seperti nitropuside ataupun yang lain-lainnya untuk untuk mencegah adanya organ penting supaya tidak rusak. Nah, kita perlu memantau fungsi ginjal kita juga dan melihat obat yang dipakai ini itu bisa dipakai berapa lama jangka waktunya. 第二个就是一个急性肾功能恶化的干预这里边作为一个在慢性一个肾小球肾炎当中，那么合并一个急性肾功能的恶化在一个国际上面它定义是叫 A-on-C 这个诊断。那么对于这种类型的话，我要快速的一个识别诱因
通过识别诱因去除诱因第二要进行一个液体管理严重的话需要进行一个透析治疗。Nah, untuk intervensi terhadap perburukan akut fungsi ginjal, itu kita harus mengidentifikasi apa faktor pencetusnya. Habis itu apakah mencari dan hentikan pencetus seperti ada infeksi, adanya kronik dari ginjal sendiri. Biasanya kita lihat A dan C-nya apa dia akut, apa dia kronik. Habis itu kita lihat manajemen cairannya, apa asupan cairannya bagaimana. Apa kita perlu gunakan diuretik juga. Habis itu kita yang terakhir adalah menerapi dialisisnya. Lihat indikasinya apa ada gangguan ginjal, uremia, atau gangguan elektrolit serius. Itu semuanya tujuannya untuk menggantikan apakah bisa menggantikan fungsi ginjal dan menjaga keseimbangan tubuh. 再过来就是感染的预防以及治疗，因为感染是可以加速肾功能恶化的，所以预防感染是非常重要的。那么预防的措施包括就是个人卫生还有避免接触一些传染源，可以使用接种疫苗包括像流感疫苗、肺炎疫苗等等，以降低感染的风险。再过来就是对感染的一个早期症状要快速的识别那么通过识别它的一个感染以后进行一个合理的用药。 Jadi pencegahan dan pengobatan infeksi, di mana pencegahan ini termasuk satu poin yang sangat penting. Kita harus bisa melihat pertama adalah langkah pencegahannya, di mana pencegahan infeksi ini yang paling penting adalah menjaga kebersihan pribadi kita, menghindari kontak dengan sumber atau melakukan vaksinasi. Gejala awal infeksi sendiri harus dapat dikenali sejak dini, secepat mungkin, agar penanganannya kita bisa cepat dan bisa kita kasih obat yang sesuai. Habis itu supaya juga yang terpenting adalah agar tidak memperburuk fungsi ginjal. 除了这个并发症预防下来，因为这个慢性肾小球丝炎是一个慢性病，需要进行一个长期的管理。这么长期的管理包括要做一些指标的监测，这些指标包括尿常规的检查、肾功能的检查、血压的检查，尤其是一个血压要求控制在130/80毫米汞柱以下，以求最大限度的保护肾功能，减少心血管的并发症。 Nah, untuk seperti kita tahu glomerulus kronik sendiri itu adalah penyakit dengan yang berjangka panjang. Jadi kita harus memanajemen lihat penyakit ini manajemen jangka panjangnya bagaimana. Seperti ini yang selanjutnya adalah indikator pemantauan efektivitas terapi. Yang pertama kita lihat pemeriksaan urin rutin. Yang kedua pemeriksaan fungsi ginjal. Yang ketiga pemantauan tekanan darah. Lah, untuk tekanan darahnya itu targetnya berapa? Lebih bagus jika kurang dari 130/80, untuk mengurangi progresi kerusakan ginjal dan risiko komplikasi lainnya. 还有个并发症管理的话，就是包括一个浮肿的控制。那么如果合并有浮肿的一个病人的话，可以适当选择一个利尿剂那么慢性肾小球肾炎到了后期，往往会合并一个慢性肾性贫血。那么针对这种贫血的纠正的话，我们可以采用促红素联合铁剂的补入。现在包括就是HIF-PHI 的口服，也可以纠正这个肾性贫血。过来就是一个肾性骨病的预防，还有感染的一个防控。 Untuk manajemen komplikasi, yang pertama kita lihat dari kontrol edema atau bengkaknya. Habis itu kita lihat seberapa parahnya kebengkakan itu, apa kita pantau elektrolit di darahnya juga, agar tidak terjadi
hipokalemia atau kekurangan kalium dan kekurangan natrium. Jadi semuanya ini harus dipilih secara tepat. Pada stadium lanjut dari glomerulus kronis ini seringkali disertai adanya anemia. Nah, untuk koreksi anemia ini kita bisa pakai EPO dan komunikasi suplemen zat besi. Saat ini juga tersedia obat oral ya golongan PHI ya untuk yang efektif. Selain itu juga perlu dilakukan pencegahan penyakit tulang karena ginjal, juga untuk pencegahan dan pengendalian infeksi secara menyeluruh. 还有，过来就是一个生活方式的干预。第一个就是饮食的管理啊，饮食管理，要制定一个低盐、低脂、优质低蛋白的饮食方案。必要时候要补充一个必需氨基酸，或者说是阿尔法酮酸。一般来讲，饮食这边规定的话，就是低盐，每天氯化钠是一个5克以内。那个低蛋白，我们是要控制在每天每公斤体重0.6到0.8克以内。另外一个，为了防止一个营养不良，可以补充那个复方阿尔法酮酸。你比如说，那像那个开酮这一类的一个药物，从而减轻它肾脏的负担。第二个就是适当的运动啊，这个运动主要是以一个有氧运动为主，那么避免一个太剧烈的运动。怎么去控制呢？一般来讲的话，以运动以后，每星期运动5天，每次运动以30分钟左右为主，心率运动后的心率不超过每分钟120次作为一个指标。第三个过来就是一个要戒烟限酒，保持一个良好的睡眠。等一下，老师，刚刚你说0.6到0.8是0.8克蛋白质每天每公斤体重。Oh, ada langsung. Selanjutnya itu adalah intervensi gaya hidup pada pasien glomerulonefritis kronis, di mana kita ada peran manajemen pola makan, di mana pengambilan untuk garam itu bagusnya 5 gram sehari. Habis itu rendah lemak, untuk diet protein rendah protein rendah yang berkualitas itu adalah 0,6 sampai 0,8 grams itu menyesuaikan dengan berat badan pasien sendiri. Jika perlu juga bisa ditambahkan asam amino, habis itu dan untuk mengurangi beban di ginjal. Dan selanjutnya adalah kegiatan aktivitas ya. Bagus sekali jika sudah 30 menit sehari saja itu misalnya dilakukan jalan kaki. Dan ada juga olahraga lainnya seperti Tai Chi. Ini bagus untuk aktivitas yang ringan, tapi harus dihindari aktivitas yang berat. Penting juga untuk berhenti merokok, batasi alkohol, dan menjaga pola tidur.好，过来就是一个要定期随访啊，还有进行一个健康教育，健康宣教。那么这个复诊呢，应该每3到6个月复诊一次，根据复诊的情况来调整治疗方案。另外一个要通过一个医护的宣教那么提高患病的病人对一个病的认识，了解饮食、运动、药物等方面的注意事项。第三个是要加强的一个心理支持辅导，因为慢性肾小球肾炎的病程是比较长，是个慢性病，那么病人呢容易产生个焦虑抑郁等情绪。适当提供心理支持辅导的话呢，让病人保持一个乐观的心态，那么积极配合治疗，可以提高生活的质量。Nah, ada kontrol berkala dan edukasi kesehatan untuk pasien untuk glomerulus kronis ini. Yang pertama itu harus kontrol rutin berkala, di mana 3 sampai 6 bulan sekali itu harus ada pemeriksaan seperti USG ginjal, biopsi,
jika perlu, dan tujuannya untuk memantau kondisi dan menyesuaikan pengobatan bagi si pasien tersendiri. Nah, untuk edukasi kesehatannya itu harus disesuaikan dengan apa yang dikatakan dokter atau perawat, seperti pola makannya harus bagaimana, olahraga, obat, dan apakah apa yang harus dihindari. Tujuannya supaya pasien sendiri itu bisa mengelola pola hidupnya untuk mengelola penyakitnya sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah dukungan psikologis. Kenapa kok penting? Karena kita tahu sendiri bahwa penyakit ini itu berlangsung sangat panjang. Jadi bisa saja membuat pasien itu merasa kan cemas atau depresi dan emosi lainnya. Jadi dukungan secara emosional sendiri itu yang optimis itu sangat bagus untuk pasien dalam pengobatan jangka panjang. Oke.好，以上就是我今天给大家介绍的内容。谢谢那个各位先生，各位女士的聆听，也谢谢我们翻译小姐，谢谢。Oh ya, sisi Lase. Baik, kalau begitu, ini di atas tadi saya sudah menjelaskan tentang glomerulus kronis dan akut. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian yang sudah mendengarkan sampai terakhir. 好，看看下面有什么问题，需要进行交流的。好的，老师，等一下，我想跟 moderator，就是Bapakmu, Bir Samsu, ini apakah bisa langsung, ini